Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ini Abang nak sampaikan satu cerita, cumanya lokasi Abang tak pasti dekat mana. Dia cuma bagi tahu nama hospital tempat kejadian ini berlaku. Jadi siapa-siapa di antara kita yang tahu tentang cerita ataupun lokasi, bolehlah ni kongsi-kongsi dengan Abang. Tapi rasanya bukan dekat Singapura. Abang pun tak pasti dekat mana. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia dan memberikan umur yang diberkati. Tanpa membuang masa lagi, Abang akan mulakan cerita pengalaman daripada anak dan ayah. Abang mulakan dengan auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cerita kali ini disampaikan kepada Abang melalui WhatsApp. Jadi ceritanya agak panjang dan menarik. Diceritakan oleh seseorang yang bernama Ila. Berlaku dekat Hospital Alexandra pada tahun 1994. Tapi Abang dah pun Google lokasi Hospital Alexandra. Tapi dia tunjuk hospital ni terletak dekat Singapura. Mengikut cerita Ila, hospital ni sekarang dah tak wujud. Dah demolish ataupun dah dimusnahkan. Tempat tapak hospital ni dah jadi kawasan lapang. Jadi abang tak pasti sama ada dekat Singapura ataupun bukan, ataupun dekat belah-belah Sarawak. Sebab kalau kawasan Semenanjung ataupun kawasan yang sekitar dengannya, abang tak pernah jumpa nama Hospital Alexandra. Jadi tak kisahlah, yang penting cerita yang dia nak sampaikan ni memang sesuatu cerita yang sangat luar biasa. Kisahnya bermula pada tahun 1994. Ila ni pada waktu tu berumur 15 tahun dan dia ada satu kegemaran, iaitu pergi ke hospital. Maksud abang dekat sini, dia suka masuk hospital. Sebabnya bila dia masuk hospital, saudara mara, kawan-kawan, sahabat handai semua akan datang menonton, bukan melawat. Bila orang datang melawat, tak pernahlah orang datang selalunya dengan tangan kosong. Selalunya kalau datang mestilah dengan ada buah tangan. Itu pasal dia memang suka sangat masuk hospital. Sikit-sikit je nak masuk hospital, sikit-sikit je nak masuk hospital, supaya yang datang nanti bawa buah tangan jadi meriah. Nak jadi cerita, pada hari itu tiba-tiba dia diserang asma. Disebabkan asma dia semakin lama semakin teruk, mak dengan ayah dia hantar dia dekat hospital. Hospital ni lah Hospital Alexandra ni. Dan dia adalah anak tunggal dalam keluarga tu. Bapa dia adalah seorang bekas askar, mak dia mungkin suruh rumah agaknya. Jadi dia kata bila dia sampai dekat hospital tu, punyalah dia bahagia sebab kawasan hospital yang cantik, bersih. Walaupun bangunan lama, tapi dia tak jadi masalah. Bila dia masuk hospital, dia ditempatkan dalam satu ward. Dan ward tu ada lebih kurang 6 katil. Hanya ada 2 sahaja yang ada penghuni, iaitu katil dia dan juga katil seseorang yang tidak jauh daripada dia. Dia pula katilnya terletak dekat tepi pintu utama. Jadi yang katil satu lagi yang ada orang tu terletak dekat tepi tingkap. Jadi bila dia dah masuk tu hospital, pada waktu tu mak ayah dia masih lagi belum boleh melawat. Jadi bila dia duduk hospital, dia tengok dekat hujung katil dia ada seorang lagi, dia pun pergilah berjalan. Semput ajalah dia kata. Dia pun sakit semput je kan, dia tak adalah kritikal sangat sampai tak boleh berjalan. Bila dia berjalan dekat tempat orang yang terletak katil yang terletak dekat tepi tingkap tu, dia pun kejutkanlah, bertegur sapa. Dia kenalkanlah. Dia kata nama dia adalah Kak Lia. Oh, dia kata, Kak dah lama ke duduk hospital ni? Kak ni sakit teruk dia kata. Kak tak boleh keluar hospital sebarangan. Kalau keluar hospital nanti masuk balik dia kata. Jadi Kak ni Hospital Alexandra ni adalah sebagai rumah kedua Kak. Oh, panjang O nya dia kata. Jadi dia pun berborak-borak dengan kakak tu. Seronoklah sebabnya walaupun duduk hospital tu memang seronok, tapi bila sampai waktu malam, mula dah rasa seram sejuk. Sebabnya hospital tu antara hospital yang tertua dekat kawasan tu mengikut katil Ila. Ila nama dia. Jadi pada malam pertama dia duduk dekat hospital tu 4 malam. Dia kata malam pertama tak ada apa-apa masalah.
Cubanya bila masuk malam kedua, tiba-tiba dia rasa satu hospital tu rasa panas sangat. Walaupun kipas tu dah bergerak laju, tapi dia punya angin cukup tak terasa. Dalam keadaan kepanasan-kepanasan tu, Ila pun bangunlah daripada tempat tidur. Dia duduklah. Dia tengok Kak Lia masih lagi berselubung. Jadi dia panggil, Kak, akak tak panas ke? Bila dah panggil dia ke Kak Lia, akak tu pun keluar daripada selimut. Panas dek, dia kata. Akak dah rasa macam nak meninggal dah dekat sini. Dia punya panas lain macam. Akak sepanjang duduk di hospital ni, akak tak pernah rasa panas. Selalunya akak rasa sejuk je. Tapi tak tahulah kenapa malam ni akak rasa panas. Jadi Ila kata mungkin cuaca kot, ataupun hawa panas di sekitar kawasan ni. Jadi akak tu cakap mungkinlah. Jadi diorang pun tak boleh nak tidur malam tu. Diorang pun berborak-borak lah. Macam-macam dah cerita keluar. Ini malam kedua. Malam pertama dah habis tadi kita. Malam kedua duk berborak-borak, bertukar-tukar cerita, bertukar-tukar resepi. Lepas tu Kak Lia pula ni cerita pengalaman dia sepanjang duduk hospital tu. Dalam banyak-banyak cerita tentang Kak Lia, tentang hospital tu, Kak Lia ada beritahu sepanjang dia duduk dekat hospital ni memang banyak pengalaman-pengalaman pelik, tapi dia tak pernah lalui. Yang lalui adalah di kalangan nurse dan juga pesakit-pesakit. Dia kata sebelum-sebelum ni dekat kata-kata sebelah ni ramai diorang, tapi semuanya dah baik daripada penyakit dan diorang pun diminta untuk keluar daripada hospital. Cumanya dia kata Kak Lia sepanjang duduk dekat situ, dia dah kumpul banyak cerita-cerita seram. Cerita yang paling famous dia kata adalah nurse yang sebenarnya makhluk alam sebelah tapi berupa macam manusia. Dengan kata lain, nurse tu adalah nurse alam sebelah yang datang ke alam kita untuk memberikan perkhidmatan nurse-nurse-nya. Lebih kurang macam itulah dia kata. Jadi bila dengar macam tu, Ila rasa kecut perut. Dia rasa macam menyesal jugalah kalau duduk dekat hospital. Tapi mujurlah besok adalah hari dia yang ketiga. Dan besok adalah hari mak bapak dia dan kawan-kawan dia melawat. Okey, jadi malam tu dia pun tidurlah dengan lena. Cuma dia rasa tak ada lena sangat. Rasa juga panas lain macam. Bila dia sedar-sedar daripada tidur je, tengok dah siang dan saudara mara dia pun datang semua melawat dia. Jadi bawalah buah tangan, bawa apa benda, makanan-makanan. Tapi sedih jugalah kata Ila. Kak Lia duduk sorang-sorang dekat katil tu. Sepanjang 3 hari dia dekat hospital tu, tak ada seorang pun yang datang melawat Kak Lia. Kak Lia sepertinya macam tak ada saudara. Dan Kak Lia tak pernah bercerita tentang saudara mara dia, adik-beradik dia ataupun mak ayah dia sepanjang mereka berbual. Jadi Lia pun fikir mungkin Kak Lia ni adalah jenis yang tak ada saudara lah, sebatang kara. Jadi diam je lah. Cuma niatnya Ila, kalaunya ada makanan lebih, dia pasti akan bagi pada Kak Lia sebab dia kesian tengok Kak Lia. Jadi malam yang seterusnya adalah malam terakhir Ila duduk dekat hospital tu. Dia rasa seronok sangat sebab esoknya dah boleh keluar. Pada malam tu berlaku satu peristiwa yang sangat tak boleh dilupakan. Tengah-tengah dia tidur, tiba-tiba dia terdengar bunyi pinggan jatuh. Dan pinggan yang jatuh tu adalah pinggan zinc. Sebab dulu-dulu pada tahun 1990-an, kebanyakan hospital yang ada dekat sekitar Malaysia dan juga Sabah Sarawak, mereka menggunakan pinggan zinc. Jadi yang jatuh, bunyi itu datangnya daripada pinggan zinc yang jatuh. Ila terbangun daripada tempat tidur dia. Begitu juga dengan Kak Lia. Mereka berdua terbangun berpandangan satu sama lain. Dalam keadaan lampu yang samar-samar, tiba-tiba Lia nampak sesuatu. Ila nampak sesuatu yang sangat janggal, yang pelik. Daripada bunyi benda yang jatuh tadi, yang datangnya bunyi itu datangnya daripada pintu masuk ke dalam wad tu. Tiba-tiba Ila nampak ada sesuatu yang terbang masuk dekat dalam wad. Mula-mula dia tak perasan apa benda yang terbang tu. Ingatkan macam burung merpati, tapi bentuknya pelik. Ada rambut, ada kepala dan ada isi perut yang terjurai. Waktu tu, walaupun dia memang dah biasa dengan cerita hantu, tapi kalau pada waktu tu dia kata, depan mata betul-betul dia nampak satu makhluk yang isi perutnya terburai dengan kepala yang terbang, dia tergamam. Dia tak tahu apa benda tu.
Benda tu terbang masuk tanpa mempedulikan Ila. Ila pandang je benda tu. Benda tu bergerak di sekitar kawasan legar di dalam wad tu. Ila memang tak rasa takut pada waktu tu sebab dia cuba untuk fikirkan apa benda sebenarnya yang terbang ni. Walaupun dia nampak memang jelas itu adalah kepala dan isi perut yang terburai, tapi dia kata selalunya dia tengok dekat dalam cerita. Orang cerita dalam TV, tapi takkanlah benda tu muncul betul-betul dekat depan mata dia. Dia pandang benda tu bergerak, terbang mengelilingi kawasan wad dan benda tu keluar daripada wad. Waktu tu benda yang kedua Ila nak perhatikan adalah Kak Lia, tapi apa yang Lia nampak, Kak Lia sedang berselubung. Dengan kata lain, mungkin Kak Lia ni dalam keadaan ketakutan ataupun Kak Lia ni memang sengaja buat-buat tidur. Tapi pada waktu tu, selepas benda tu keluar, Ila rasa macam mimpi. Adakah benda tu orang panggil penanggal? Tapi selalu tengok dalam cerita, takkanlah benda tu muncul betul-betul dekat depan mata. Dalam keadaan dia masih nak memikir-mikirkan lagi apa benda sebenarnya yang terbang tadi dengan isi perut terjurai, tiba-tiba benda tu muncul sekali lagi dekat pintu masuk dan kali ni dia betul-betul terbang, terapung di depan Lia. Pada waktu tu baru Lia tahu yang itu adalah penanggal dan dia rasa cukup insaf untuk tengok kali kedua. Lia tundukkan kepalanya dan dia cuba mengalihkan pandangan dia dengan harapan benda tu akan terus terbang pergi daripada depan dia. Tak tengok dia lagi, tak tenung dia lagi. Tapi sepanjang benda tu ada dekat depan katil dia, Ila betul-betul nampak mukanya dan nampak mulutnya penuh dengan darah. Dan yang paling takut sekali kata Ila, isi perutnya yang terburai bergerak-gerak, berdenyut-denyut dengan seperti darah-darah yang mengalir di dalam saluran-salurannya. Waktu tu, selepas Ila tundukkan kepala, dia belum lagi tidur pada waktu tu. Dia tundukkan kepala, benda tu terus bergerak daripada depan katil dia dan benda tu bergerak ke arah tingkap yang hujung. Selepas beberapa ketika, benda tu terbang di sekitar katil-katil yang ada di kanan, di kawasan dalam office, dalam hospital tu, dalam ward tu. Dan selepas tu barulah benda tu terbang keluar. Pada waktu tu Ila betul-betul ketakutan dan dia mula baring. Dalam keadaan cuba mengawal ketakutan dia, tiba-tiba Kak Lia panggil dia. Ila, bangun, Ila, bangun, gitu. Jadi Ila pun bangun dalam keadaan pucat lesi, menggigil. Kak Lia tanya, Ila nampak tak tadi? Dia kata, nampak Kak. Apa benda tu Kak? Itu penanggal, dia kata. Akak tak pernah selama akak duduk dekat sini, akak tak pernah nampak. Itulah kali pertama akak nampak, dia kata. Waktu dia tengah berborak-borak tu, tiba-tiba benda tu masuk balik untuk kali yang ketiga. Waktu tu Ila dengan secepat pantas kilat, dia tarik selimut dia, selubung seluruh badan dia. Begitu juga dengan Kak Lia, buat benda yang sama. Entah macam mana, tiba-tiba dia pengsan. Dia tak sedar. Jadi bila dia sedar daripada tidur, keadaan dah siang. Dia pelik pada waktu tu. Betul ke apa yang dia nampak malam tadi? Dan pagi itu, dia tak dibenarkan untuk keluar daripada hospital sebab badan dia panas, dia demam. Untuk pastikan penyakit dia tidak berulang, dia kena tinggal dekat dalam hospital tu untuk 1 malam lagi. Waktu tu dia kata dia cukup insaf. Kalaulah malam yang kedua ni berlaku sekali lagi peristiwa itu, cukuplah, dia kata memang matilah. Tapi berita baiknya ialah tiba-tiba ada doktor datang. Doktor kata walaupun Ila dalam keadaan yang demam, tak sihat lagi, dia dibenarkan untuk pulang kerana penyakit asma dia dah tak ada. Demam tu pula adalah sekadar demam-demam biasa. Jadi pada pagi tu selepas dapat berita dia dapat balik tu, dia punya seronoknya, dia kata lebih baik duduk kat rumah. Dia dah hilang dah semangat nak tidur dekat hospital. Cita-cita dia ataupun dia punya kegemaran duduk dekat hospital untuk sakit, untuk orang datang bagi hadiah, bagi makanan, dah hilang dah. Dia kata dia dah tak mampu lagi nak duduk dekat hospital lama-lama, ketakutan. Jadi dia pun bercerita, dia tanyalah dengan Kak Lia, macam mana Kak Lia
nampak malam tadi. Kak Lia cakap, dia beritahu memang dia nampak apa yang Ila nampak. Dia nampak benda tu terbang, dia pun tak tahu mana benda tu datang, sebab selama dia duduk kat hospital, dia tak pernah jumpa pun penanggal tu ada dekat dalam wad. Jadi Ila tanya, mana datangnya benda tu Kak? Adakah disebabkan oleh nurse ataupun disebabkan oleh sejarah tempat tu sendiri? Tapi Kak Lia beritahu, akak rasa salah seorang daripada nurse yang ada dekat sini yang bertugas mengamalkan ilmu ni. Jadi Ila pun pelik lah, bukan tu hantu ke Kak? Mana boleh manusia jadi hantu? Tak, dia kata, sebenarnya penanggal tu adalah daripada manusia. Dia mengamalkan ilmu hitam untuk bertukar menjadi penanggal. Tujuannya adalah katanya untuk hidup kekal abadi. Jadi tiba-tiba tengah dia orang berborak-borak tu dalam keadaan yang huru-hara, masing-masing demam. Lupa abang nak beritahu, Kak Lia pun demam juga. Dan tiba-tiba ada nurse masuk. Nurse tu senyum je dekat mereka berdua. Jadi nurse tu tanya, Ila boleh tidur malam tadi? Ila pun cakap boleh, tak cumanya ada gangguan. Ila beritahu terus terang tau. Dia kata malam tadi nurse saya nampak benda terbang. Saya rasa tu penanggal. Tergelak nurse tu. Dia kata, mana mungkin ada penanggal dalam hospital? Tak ada penanggal. Memang hospital ni tak pernah ada sejarah penanggal. Dia cakap, nurse tu cakap, membalas apa yang Lia cakap dalam keadaan senyum-senyum. Seolah-olah macam jangan-jangan nurse tu kot yang jadi penanggal. Jadi selepas nurse tu keluar, dan yang pelik tu, nurse tu tak cek tau Kak Lia. Dia cek hanya Ila saja. Kak Lia dia tak cek. Mungkin Kak Lia tu memang dah lama duduk kat situ, dia pun macam menyampah juga dengan Kak Lia tu. Dia buat tak tahu je dengan Kak Lia tu. Dia tengok je, dia pandang sekali imbas je Kak Lia tu. Dia cuma cek Lia je lah. Kak Ila tu dia tak cek. Lepas habis dia cek, tiba-tiba saudara mara, bukanlah tiba-tiba, lepas tu saudara mara kepada Ila ni pun datang, buat kemas-kemaskanlah barang. Jadi dia siap-siaplah nak balik lah kan, sebab dah dapat penjelasan daripada doktor yang tadi mengatakan dia dah boleh balik. Jadi dia dah berjanji sewaktu dia sebelum keluar daripada ward tu, kalau ada makanan lebih dia nak serahkan kepada Kak Lia lah. Jadi dia pun ambil biskut-biskut, buah-buah yang mana dia tak habis, yang masih lagi ada dalam bekas-bekas. Dia pun pergilah kat tempat Kak Lia. Dia cakap dengan Kak Lia, Kak, dia kata, ini yang saya belum makan, yang saya dapat kawan-kawan bagi, makcik-makcik saya bagi. Jadi saya bagi pada akak lah. Tindakan Ila tu diperhatikan oleh keluarga dia. Jadi selepas tu serahkan makanan, Ila pun kembali semula lah ke katil dia. Jadi saudara mara dia senyum-senyum tengok Ila dengan pandangan, bagusnya anak buah aku ni bagi sedekah makanan-makanan hadiah-hadiah yang masih belum dibuka kepada kawan lain. Mukanya macam tu, mukanya senyum-senyum. Jadi bila dah bungkus-bungkus, dah siap-siap kemas, dia orang pun baliklah. Ila balik, bapak dia diiringi bapa, mak dan juga beberapa orang makcik-makcik dia. Bila sampai dekat rumah, tiba-tiba bapak dia tanya satu soalan cepu mas. Soalannya macam ni, tadi Ila bagi makanan dekat siapa? Dia kata. Waktu Ila cakap lah, sebenarnya itu adalah Kak Lia. Dia kata, Kak Lia, dia ceritalah daripada mula sampai habis yang dia nampak penanggal dalam satu malam tu. 2 kali penanggal tu ulang-alik masuk. Tak apa penanggal tu nak tak, jangan dia datang. Amin, minta jauh. Jadi dia cerita dengan bapak dia, dengan mak dia. Mak bapak dia ngangguk-ngangguk. Lepas tu bapak dia cakap, tahu tak, dia kata, dekat dalam wad tu hanya ada Ila seorang aja. Tak ada orang lain. Pada waktu tu Ila rasa meremang. Takkanlah, dia kata, memang masa mula-mula, daripada mula-mula masuk memang ada Kak Lia. Kak Lia memang duduk kat situ, dia kata. Takkanlah ayah dengan mak tak nampak, dia kata. Tak, mak dia kata, hanya ada Lia seorang sahaja. Ada Ila seorang sahaja. Tak ada orang lain pun. Jadi mama, selepas kita nak keluar tadi, mama ada bertanya dengan nurse. Lepas tu nurse pun bagi tahu dekat dalam wad tu hanya ada Ila seorang aja, tak ada orang lain. Jadi mama rasa Ila dah nampak sesuatu daripada alam sebelah. Mungkin makhluk alam sebelah tu datang dalam hidup Ila untuk teman Ila dekat wad tu, sebab dia tahu wad tu ada sejarah penanggal. Waktu tu dia kan demam kan.
dia rasa macam nak pengsan je. Dia dah terbayang-bayang keadaan Kak Lia tu macam mana, dia berborak-borak, siap bertepuk tampah, siap tergelak-gelak, bersalam-salam. Mana mungkin yang dia nampak tu bukan manusia, sebab dia boleh rasa sekujur tubuh Kak Lia tu. Jadi selepas diterangkan apa yang diceritakan oleh mak bapak dia, fahamlah Ila sebenarnya yang dia nampak tu adalah seseorang daripada alam sebelah. Disebabkan peristiwa tu, lajak seminggu lah dia demam. Dah tak baik kebah demam dah, terpaksa panggil imam, panggil ustaz. Nak bagi air jampi, air kuat semangat, air yasin, pagar rumah. Sebab keadaan dia memang tak kunjung baik. Demam je sentiasa. Jadi untuk menjadikan dia lebih bersemangat, tiba-tiba satu hari tu dalam lebih kurang petang lah, lepas-lepas sembahyang asar, bapak dia masuk dekat dalam bilik. Bapak dia kata, sebenarnya Ila ni terkejut, dia kata, sebab tak pernah tahu Hospital Alexandra tu adalah antara hospital yang terseram yang ada dekat tempat kita. Lepas tu Ila cakap betul lah, dia memang tak sangka dia akan berjumpa dengan seorang kakak yang daripada alam sebelah, dan dia tak sangka pertama kali lah dia tengok benda yang dipanggil penanggal, dengan mulut berdarah-darah, dengan rambut yang panjang, matanya yang terbelolok nak keluar, mukanya berkedut-kedut warna hitam, dia kata, dengan isi perutnya memang real, dia kata, memang macam dalam filem, bertuburai-tuburai, dengan jantung bergerak, dengan paru-paru, mana tak demam. Kalau kita pun nampak benda macam tu, lajak demam lah. Memang demam 2-3 minggu dah, lepas tu kalau abang memang habis lah. tombang. Jadi dia kata, bapak dia kata, sebenarnya itu adalah sebahagian daripada hidup kita. Kita akan, ada kalanya kita akan terserempak dengan alam sebelah. Dan tujuan bapak dia masuk dekat dalam bilik tu, dia kata bapak sebenarnya nak kongsi satu cerita. Bapak pun pernah kena seperti yang Ila kena. Dia kata, dia kata, bapak kena juga ke, kena kacau juga ke bila duduk kat hospital tu? Bapak dia kata, tujuan bapak ceritanya adalah untuk sedarkan kita ni alamnya bertindih. Jadi jangan takut sangat, dia kata, kuatkan semangat. Nanti bapak ceritakan ni. Jadi dengan harapan cerita yang bapak sampaikan ni dapatlah memberi kekuatan dalaman kepada Ila supaya sedar kita ni bertindih alam. Okey, jadi Ila pun betul lah. Ila pun tanyalah dengan bapak dia macam mana cerita dia. Waktu bapak dia cerita, dulu masa bapak dia habis bertugas sebagai seorang tentera, boleh kata pencen lah kan, pencen dah habis perkhidmatan dengan tentera, entah macam mana satu hari tu bapak dia sakit, demam, jenis demam panas. Terpaksalah dibawa ke hospital. Bila sampai dekat hospital, kena tahan wad. Bila kena tahan wad, terpaksa duduk dekat wad tu. Tapi tak lama, 3 hari je dia kata. Hanya 2 malam sajalah. Cuma dia kata sepanjang dia dekat wad tu, dia ada satu cleaner tu. Cleaner tu dia kata makcik Melayu. Dia akan bersih-bersihkan katil-katil, bersih-bersihkan wad pada waktu malam. Tapi dia kata cleaner tu memang tak mesra. Muka mencuka je, agaknya penat kerja. Dia kata mencuka. Pernah juga bapak dia ajak borak-borak, sebab bapak ni jenis yang banyak cakap, dia kata, meriah. Bapak pun ada juga borak-borak dengan cleaner tu, tapi cleaner tu buat bodoh je. Tapi lain pula dengan cleaner malam, dia kata. Cleaner malam bagus, dia kata. Budak India namanya Kumari, dia kata. Jadi setiap kali kalau cleaner siang macam mencuka, macam agak bau bergaduh ke dengan lelaki ke, bila cleaner malam, dia berubah 360 darjah. Dan waktu ada cleaner malam datang, seronok bapak dia akan berborak dengan budak yang perempuan yang nama Kumari tu. Sampaikan dia punya berborak, dia punya mesra, tukar-tukar resepi, kata bapak dia. Tukar resepi India, resepi Melayu. Jadi seronok lah. Malam pertama dia kata mula-mula dia jumpa dengan Kumari tu. Kumari tengah nak bersihkan, ada macam bekas-bekas muntah lah, dia kata. Bekas-bekas muntah, dia bersih-bersihkan lap-lap, dia mop-mop. Bekas-bekas muntah tu adalah pesakit yang ada dalam hospital tu juga. Entah kenapa tiba-tiba dia muntah ke lantai. Jadi Kumari tu lah yang bersihkan. Jadi sambil-sambil bersih tu, Kumari tu macam mukanya berkerut-kerut. Itu yang si bapak ni tadi, bapak kepada Ila ni tegur. Hai, kenapa dik? Kata, muka kenapa berkerut-kerut? Tak apalah bang, ni dah tugas, dia kata, tapi nak tak nak kena buat juga, dia kata. Okeylah, jadi dia bersih. Lepas habis bersih tu, si bapak ni tanya, panggil lah
sini sekejap. Jadi budak perempuan tu pun dah habis-habis dia bersih. Dia pergilah dekat katil si bapak ni tadi. Bapak si Ilan tadi. Jadi dia start daripada tu, dia berborak-borak, tukar-tukar resepi. Seronok lah dia kata, itu malam pertama. Tapi kesian juga dia kata tengok kumari tu. Sebabnya dia punya tugas waktu malam. Dan dah waktu malam pula. Benda tu kejap-kejap kan ada orang muntah. Kejap-kejap akan ada orang terkencing. Benda-benda tu kena disettlekan oleh kumari. Kumari pula muda lagi. Dia merungut je lah. Tapi muka dia, muka kesian yang dia kata. Itu malam pertama. Malam kedua, kumari juga datang. Kumari bersih-bersihkan juga. Waktu tu dia kenal lah kumari ni anak siapa, adik-beradiknya berapa orang, duduk dekat mana. Jadi berborak-borak macam biasa, macam bercerita-bercerita. Lepas tu kumari tu pula jenis ramah, jenis yang tak kisah. Dah habis-habis cerita tu, jadi dia beritahulah dekat kumari. Dia kata besok abang nak keluar daripada hospital ni, abang nak check out, abang dah sihat. Dia kata oh baiklah abang, baiklah abang. Cuma dia kata abang baik-baiklah kat luar sana nanti. Kalau ada apa-apa nanti nak jumpa saya, datanglah sini. Saya ada je kerja dekat sini. Walaupun kerja shift, tapi saya tak bertukar. Saya tetap ada dekat sini juga. Dan saya akan bertugas waktu malam. Sebab siang saya tak boleh bertugas, saya ada kerja lain. Dengan macam tu, si bapak ni tadi, bapak si Ilan tadi mesra lah, gembira je lah. Okey, tiba-tiba bapak dia dapat berita yang mengatakan bapak dia kena tinggal lagi satu malam, malam terakhir. Jadi dengan kata lain, bapak dia tinggal dekat hospital tu 4 hari 3 malam. Jadi malam terakhir tu memang betul-betul lah malam terakhir dia dekat hospital tu. Dia pun tunggu kumari. Tujuannya dia tunggu kumari, dia nak bagi biskut-biskut. Lepas tu dia nak cakap perkara selamat tinggal, nanti kita jumpa lagi, gitu gini kan. Jadi tunggu. Tak sampai-sampai kumari. Dah lebih pukul 12. Kumari tak sampai juga. Naik pukul 2. Kumari tak ada juga. Jadi si bapak ni tadi dia rasa macam tak sedap hati. Dia pun tanyalah dengan nurse. Nurse kata, kumari tak datang ke malam ni? Nurse, apa hal? Kumari. Jadi bila tengok nurse pun tak mesra, bapak ni diam lah. Tak apalah, tunggulah besok. Tanya dengan kakak cleaner yang Melayu tu, mana kumari. Tujuannya itulah, hanya untuk ucapkan selamat tinggal. Nak mesra, bukanlah maksudnya untuk bersilaturahim sebelum balik daripada hospital kan. Bila besok paginya, bila nurse Melayu tu datang, dia pun tanya, kak, dia kata, kumari mana? Dia kata, kumari mana? Dia kata, kumari yang selalu bertugas waktu malam. Akak tu berkekut, Dik, sepanjang akak kerja 20 tahun dekat hospital ni, akak tak pernah dengar cleaner nama kumari. Kalau ada pun yang India, namanya bukan kumari, dia kata, namanya yang lain. Gitu. Jadi si bapak ni tadi ceritakanlah, ni ada budak perempuan ni bentuknya sekian, tingginya sekian, namanya kumari, bapaknya nama sekian, maknya nama sekian. Kakak Melayu tu punyalah berkerut. Dia tu dia tanya, bila kau jumpa kumari tu? Malam kak, dia kata. Kumari bersihkan muntah, bersihkan darah. Atau akak tu pelik lagi. Sebenarnya cik, dia kata, akak nak beritahu kau, malam tak ada cleaner. Memang tak dibenarkan untuk buat pembersihan di waktu malam, kecuali diminta oleh pihak hospital. Itu pun memang yang akan bersihkan ni, bukan muka kumari, dia kata. Jadi si bapak ni tadi habis yang malam yang 2 malam sebelum tu yang bersih-bersihkan kumari nama dia. Sebenarnya siapa? Kita orang dah biasa dah dengar cerita kau ni. Dia kata, bukan kau seorang dik yang terkena, ramai dah jumpa dengan makhluk lain dekat kawasan Wat ni, dia kata. Dan setiap kali mereka jumpa namanya berbeza-beza. Kadang-kadang ada kumari, kadang-kadang ada Shanti. Dia kata yang kau ni terkena kumari, dia kata. Dan memang itu adalah budak perempuan India. Dia akan bertugas pada waktu malam, tapi dia bukan manusia. Dia bukan manusia alam kita, dia manusia alam sebelah. Bila dengar macam tu, rasa nak pengsan bapak dia. Alamak, selama malam ni dia berborak dengan siapa. Yang bestnya siap tukar-tukar resepi tu. Resipi macam mana buat kari, letak daun kari pulih lebih sikit. Wah, macam manusia dia borak. Cuma bila dia sampai balik rumah, dia kata malam tu dia bermimpi jumpa dengan kumari. Barulah dalam mimpi tu kumari ceritakan yang dia bukan manusia. Sorry bang, dia kata, saya bukan manusia bang, dia kata. Saya ni daripada alam sebelah, tapi saya memang datang menolong dekat hospital tu. Yang abang nampak saya bersihkan muntah tu ataupun bersihkan air kencing yang berterabur tu, sebenarnya itu adalah rutin saya. Tak ada pun orang terkencing, orang muntah pada malam tu, tapi benda tu macam rutin yang dia akan buat. Itu je dia kata, sebagai suka-suka duduk dekat alam manusia. Lepas tu bapak terbangun daripada tidur, tenggelam lah. Oh, rupanya selama ni dia berborak dengan kumari daripada alam sebelah.
Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Abang seronok cerita kali ni. Sebabnya belum pernah lagi abang dapat cerita anak bersambung dengan cerita bapa. Itu cerita pengalaman dekat satu hospital. Nama hospital tu Hospital Alexandra. Nanti kalau ada siapa-siapa yang tahu lokasi hospital ni, yang katanya sudah dirobohkan mengikut kata Ilah, dan bolehlah kongsi-kongsi dengan abang. Sebelum abang tamatkan cerita, abang nak sampaikan beberapa ucapan. Ucapan yang pertama datangnya daripada seorang bonda yang bernama Aziz Ahmad. Dia minta dia nak sampaikan ucapan selamat hari jadi buat anaknya yang bernama Muhammad Fadil bin Muhammad Hiwari, mana hari jadinya jatuh pada 30 hari bulan 11 hari Khamis nanti, dengan ucapan selamat hari jadi buat anak tersayang. Semoga Allah sentiasa merahmatimu, memberikan masa depan yang cemerlang, umur yang diberkati, umur yang panjang, rezeki yang banyak dan melimpah ruah, serta kebahagiaan dunia dan di akhirat. Ucapan yang kedua juga datangnya daripada seorang bonda yang bernama Sakina. Dia nak minta abang sampaikan ucapan selamat hari jadi buat anaknya yang bernama Fazrin Nur Sakina binti Sofian. Dia kata anak dia ni yang nama Fazrin ni adalah salah seorang penonton JSPL. Terima kasih sangat-sangat Fazrin. Dan dia kata dulu Fazrin ni pernah hantarkan ucapan selamat hari jadi maknya, ayahnya, adik-beradiknya. Dan kali ni dia nak buat surprise. Nama Fazrin pula yang masuk dekat dalam list hari jadi, ucapan hari jadi. Hari jadinya jatuh pada 28 hari bulan 11, iaitu hari ini. Jadi dengan ucapan selamat hari jadi daripada abang abang ucapkan selamat hari jadi buat Fazrin Nur Sakina. Semoga menjadi insan yang cemerlang di masa akan datang. Dia umur 12 tahun. Dan dia kata daripada ibunya dengan ayahnya sampaikan satu ucapan khas untuk Fazrin Nur Sakina, iaitu love you so much my little princess. Sangat sweet daripada mak dengan ayah. Semoga Allah sentiasa merahmatimu, Fazrin Nur Sakina. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita kali ini. Jadi pada yang nak dapatkan perapan sate, sambal lara dan juga coklat moist, abang ada letakkan link-linknya di bawah setiap video yang abang post. Moga-moga kalau siapa-siapa yang nak rasa resepi daripada keluarga abang, air tangan daripada keluarga abang, bolehlah tekan link dan bolehlah rasa. Nanti beritahu komen macam mana pandangannya. Kita ni pun dah dekat dengan bulan puasa kan, mana tahu boleh beli untuk jadikan stok-stok di bulan puasa nanti. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita kali ini. Hingga berjumpa besok dengan satu cerita yang sangat menarik. Abang suka cerita besok. Hingga berjumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.